Assalamualaikum. Hari ni kita akan tengok hormon tumbuhan, auksin dan juga etilena. Okey. Ni yang last lah untuk bab 3 sekarang ni. Okey, so auksin. Auksin adalah sejenis hormon yang berfungsi untuk mengawal gerak balas tropism. Tropism ni maksudnya gerak balas rangsangan. Sebagai contoh, pokok semalu. Okey, pokok semalu kan, kalau kita sentuh dia, daun-daun dia akan tutup. Itu gerak balas tropism lah. Okey, so auksin dia dihasilkan di meristem akar dan juga pucuk. Meristem akar dan meristem pucuk ni dekat bahagian hujung akar dan juga hujung pucuk. Bahagian hujung tu. Okey, auksin dia akan meresap ke meristem akar dan pucuk tadi. Dan auksin sifat dia adalah sangat sensitif kepada cahaya. Okey. Jadi kita akan tengok gambar kat sini macam mana dia sensitif kepada cahaya. Awak tengok gambar yang kat bawah tu, yang warna hijau tu, itu adalah meristem pucuk. Right? So, auksin dia ada dekat hujung kan, meristem pucuk dan juga meristem akar. Okey, jadi apabila adanya cahaya matahari, contoh gambar kat sini, awak tengok gambar kedua tu. Cahaya matahari sebelah kanan. Betul? Okey, cahaya matahari datang di sebelah kanan, auksin molekul ni dia akan bergerak ke sebelah kiri sebab dia sensitif. Dia menjauhi cahaya. Dan lagi satu sifat dia, kawasan yang ada hormon auksin ini akan memanjang. Okey, cell elongation kat situ memanjang, menyebabkan pucuk itu bergerak ke arah cahaya matahari. Right, jelas tak? Itulah sebabnya pucuk bergerak pada cahaya matahari. Disebabkan oleh auksin tersebut yang membantu cell elongation. Okey. Jadi yang seterusnya tengok gambar ke atas tu pula. Right. Dia ada auksin dekat meristem akar. So dia cut off, dia shoot tip. Dia potong bahagian yang ada auksin tu. Kemudian dia letak one side je auksin tu. Jadi kawasan yang ada auksin tu je lah yang akan memanjang walaupun tidak dipengaruhi oleh cahaya matahari. Senang Okey, next. So, kita tengok macam mana auksin ni dia berfungsi untuk fototropism. Gerak balas terhadap cahaya. Foto tu cahaya pada hujung pucuk dan juga hujung akar. Okey. So, pucuk. Sifat dia membengkok ke arah cahaya. Maksudnya fototropism positif. Okey, macam yang saya explain tadilah. Ataupun awak tengok gambar kat situ lah kan. Ada auksin level. Okay, light dekat situ cahaya. So, kawasan yang abundance of auksin, right, banyak auksin, dia akan lebih memanjang berbanding kawasan yang kurang auksin. Right, itu dikatakan sebagai fototropism positif pucuk. Sedangkan akar, dia akan menjauhi cahaya. Dia bersifat fototropism negatif. Akar dia tidak dipengaruhi oleh cahaya. Okey. So, kita tengok ada beberapa eksperimen yang kita buat untuk kita uji auksin ni. A. Okey, kita tengok gambar yang A tu. Cerita dia gini untuk A tu. Kita ada pokok macam biasalah. Nak kata pokok bukan pokok juga sebab dia kecil kan, dia macam anak benih macam tu. So, dia potong bahagian auksin, meristem pucuk tu yang ada auksin tu, dia potong, dia letak blok agar. Dia letak agar-agar kat situ. Kemudian datanglah cahaya daripada sebelah kiri. Okey, persoalan dia, bolehkah pucuk memanjang ke arah cahaya matahari? Boleh ataupun tak? Jawapan dia adalah boleh, disebabkan oleh auksin tetap boleh meresap menerusi agar tu. Okey, so bila datangnya light dekat sebelah kiri, auksin akan bergerak sebelah kanan. So akan berlaku pemanjangan macam biasalah sebab dia agak-agak je, boleh je auksin tu meresap. Betul tak? Okey, next. Sekiranya gambar yang kedua tu kan, dia gunakan mika. Mika ni bahan yang legap. Contohnya macam kita guna kepingan mozaik ke kan. Kita letak kat situ, kita potong meristem pucuk, kita letak kat situ. Okey. Adakah auksin daripada meristem pucuk tu boleh meresap masuk? Tak boleh, betul. Berlaku tak pemanjangan? Tak berlakunya pemanjangan. Okey, kalau B. Kalau B, dia potong bahagian meristem pucuk yang ada auksin tu. Kemudian dia letak dekat agar blok juga. Sama macam tadilah. Kemudian agar blok tu dia letak dekat one side je. Sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan dia letak macam tu. Jadi,
Kesimpulannya, bahagian yang ada auxin yang dia letak agar tu, sebab agar boleh meresap masuk, agar pula, auxin tu boleh meresap masuk pada agar tu, boleh berlakunya pemanjangan. Okey, senang Okey, next, C. Tak ada apa pun, C dia nak terangkan je apa yang berlaku tadi. Okey, so next kita tengok. Ini secara gambar yang lagi jelas lah, lagi clear Okey, gambar yang pertama keadaan yang normal lah macam biasa. Ada matahari dekat sebelah kiri. So, pucuk akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Disebabkan oleh auxin, dia akan bergerak ke sebelah kanan. Jadi, bahagian kanan tu yang akan memanjang. Okey, so gambar yang kedua, dia potong dekat hujung pucuk, barisan pucuk. Dia potong bahagian yang ada auxin. Jadi, bolehkah pucuk tu bertumbuh? Tak boleh. Disebabkan oleh tak ada auxin, nak tumbuh macam mana? Okey, gambar yang ketiga. Dia letakkan bahan legak. Contohnya dia wrap dengan apa? Dengan aluminium foil. Bolehlah dia wrap dekat hujung pucuk tu kan. Adakah auxin tu boleh meresap masuk? Boleh je. Boleh meresap masuk kan. Cumanya dia tidak dipengaruhi oleh cahaya matahari. Jadi dia akan tumbuh macam mana? Dia akan tumbuh straight je, panjang ke atas. Okey. Kalau gambar yang seterusnya, okey, gambar yang keempat tu, dia letakkan permukaan loop sinar dekat merisem pucuk. Jadi, adakah auxin dipengaruhi oleh cahaya matahari tu? Boleh tak? Boleh je. Sebabnya permukaan loop sinar macam agar tadi. Okey, so dia akan tumbuh ke arah cahaya matahari lah. Sama je. Okey, so gambar yang last, dia wrapkan wrapper tu dekat bahagian tengah. Ada kaitan tak dengan auxin yang dekat merisem pucuk tu? Tak ada kaitan kan? Dia tak kacau auxin kan? So, pucuk tu boleh bertumbuh macam biasa je ke arah cahaya matahari. Okey, senang Alright, next. Tadi kita dah tengok phototropism, macam mana cahaya mempengaruhi dia. Sekarang ni kita akan tengok geotropism pada hujung pucuk dan juga hujung akar. Okey. So, untuk geotropism, pucuk tumbuh ke atas menjauhi tarikan graviti. Geotropism negatif. Gitu. Okey, ingat pucuk phototropism positif tapi dia geotropism negatif. Akar tumbuh ke bawah arah tarikan graviti. Geotropism positif. Dan akar sifat dia adalah geotropism positif. Okey, dia positif dengan tarikan graviti tapi dia negatif pada phototropism tadi. Ingat lagi slide yang sebelum tu. Okey, konsep dia macam ni. Kalau dekat akar dia lain sikit. Kalau dekat pucuk tadi, bahagian yang ada auxin akan memanjang kan. Tapi kalau akar, bahagian yang ada auxin akan inhibit pemanjangan tu. Maksudnya bahagian ada auxin tak panjang. Bahagian yang tak ada auxin akan panjang. Itu dekat akar. Okey, kita tengok gambar warna yellow tu. Warna kuning awak tengok. Right. Disebabkan oleh dekat pucuk dia geotropism positif kan. So auxin tu dia akan pergi pada bawah. Dia ikut tarikan graviti. Dia akan abundance dekat bawah tu. Jadi bahagian yang ada auxin tu dekat bawah tu akan memanjang ke tak memanjang? Tidak memanjang. Bahagian tak ada auxin yang akan memanjang. Itu pada akar. Okey, boleh Okey, dia sebaliknya pucuk tadi. Okey, so gambar ni lagi clear, lagi besar. Kita tengok. Dia letak kat situ, ada akar. Okey, auxin dia akan ikut tarikan graviti, abundance pada bawah. Dan bahagian yang ada auxin tu, dia tak panjang. Bahagian yang tak ada auxin yang akan memanjang. Sebab dia pada akar. Right. Okey, jadi kita tengok conclusion lah untuk auxin ni. Auxin adalah sejenis hormon tumbuhan. Auxin membantu pemanjangan sel macam kita tengok tadi kan. Okey, so pertumbuhan akar adventitious. Akar adventitious ni akar serabut. Contohnya pada rumput, pada lalang, akar serabut kan. Okey, auxin juga membantu pertumbuhan buah tanpa biji benih. Partenokarpi. Okey, buah tanpa persenyawaan. Buah partenokarpi, buah yang terhasil tanpa persenyawaan. Buah tu tanpa biji benih. Contohnya macam anggur yang tanpa biji, macam tu. Okey. So next, untuk racun rumpai, pembentukan tumbuhan yang rendah dan rimbun, dia membantu Okey, merangsang pertumbuhan tanaman. Okey, itulah sumbangan hormon auxin.
So, kita tengok yang kedua, iaitu hormon etilina, hormon ethylene. Okey, kalau auksin tadi hormon, etilina dia adalah sejenis gas. Alright. Etilina ini akan membantu pemasakan buah. Kalau auksin tadi dia lebih pada pemanjangan kan? Kalau ethylene dia lebih kepada pemasakan buah. Right? So, etilina adalah sejenis gas yang mengandungi selulosa. Right? Yang mengandungi selulosa. Okey. Selulosa pada etilina ni dia akan memecahkan selulosa pada buah, menyebabkan buah tu lagi lembut. Buah yang masak dengan buah yang putih kan, yang mana satu lagi lembut? Of course lah buah yang masak. Okay, so itulah fungsi etilina. Alright. Dan etilina ni disebabkan dia wujud je sebagai gas. Contohnya macam ni kelas, sekiranya macam buah pisang kan, kalau buah pisang, kita nak ambil buah pisang daripada tandan dia lah. Kita tunggu satu tandan tu masak ke? Tak kan? Kita akan ambil je kalau ada sebiji atau 2 biji yang dah masak. Sebiji 2 biji masak, kita boleh ambil. Tak ada masalah. Sebab sebiji 2 biji tu yang mengandungi gas etilina akan membantu yang biji-biji yang seterusnya untuk masak. Itu konsep dia. Ataupun kita boleh juga guna konsep macam ni. Macam buah mangga kan? Okey, buah mangga kalau dia masak sikit je, maksudnya baru sikit je daripada sebiji buah mangga yang besar tu, baru sikit je yang warna kuning, kita dah boleh ambil dah, tak ada masalah. Disebabkan oleh etilina pada yang sikit tu, dia akan tersebar pada seluruh buah tu. Kalau macam orang dulu kan, dia akan ambil buah yang nak masak, yang hampir masak tu, kuning sikit-sikit tu, dia masukkan dalam tong beras, dia simpan je kat situ. Okey, nanti tak lama pun, kejap je buah tu akan masak satu keseluruhan tu. Disebabkan oleh etilina tu, dia dah termampat kat dalam bekas beras tu kan. So dia akan cepat bantu untuk cepatkan pemasakan buah tu. Okey, tu seolah-olah macam peram lah, buah tu kita peram. Alright. Okey, so lagi satu saya nak sentuh pasal gibberellin. Yang ni pun selalu juga ditanya ni. Gibberellin ni dia produce in the root growing tips. Okay. Alright. Stimulate canopy growth. Dia membantu pertumbuhan pokok secara kanopi. Maksudnya pertumbuhan pokok yang lagi rimbun. Alright. Okay, boleh apa kita belajar hari ni?